أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita telah pun habis menyentuh berkaitan dengan kecacatan haji, kan? Dah habis. Apa yang membuat haji kita jadi cacat? Dah tamat dah. Kita masuk ke tajuk baru, Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penutup perbincangan bab haji tu, artinya dah habis, dekat nak habis. Suka kami bentangkan, kata penulis tu, kepada anda hadis Jabir radhiyallahu an tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat melihat sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menunaikan fardu haji pada zaman yang lampau. Okay. Sama sih dengan pola kita. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, selama 9 tahun Rasulullah SAW tidak menunaikan haji. Selepas itu pada tahun ke-10 Hijrah, tahun 10, diisytiharkan kepada orang ramai bahawa Rasulullah SAW akan menunaikan haji. Tahun ke-10 tu. Artinya 10 tahun dah Nabi di Madinah. Barunya menunaikan haji lagi. Diisytiharkannya lah kepada masyarakat Madinah pada masa itu. Maka ramai manusia datang berkumpul di Madinah. Mereka ingin menyempurnakannya bersama Rasulullah SAW. Ini tak rindu nak coba kita ada masa ya. Wah, bersama Rasulullah. Maulah haji dengan Rasulullah. Allah pahala berlipat ganda. Haji yang paling sempurna lah. Kena ngikutnya. Nya jadi penasihat, jadi memberi fatwa, mengajar kita, mencontohi kepada kita macam mana melakukan tawaf, sa'i, melontar, bermalam di Muzdalifah, di Mina dan sebagainya. Bersama Rasulullah dan melakukannya seperti yang baginda lakukan. Lalu kami keluar bersama baginda sehingga sampai di Zulhulaifah. Apa Zulhulaifah? Siapa tahu? Bir Ali lah. Nama Bir Ali ya, Zulhulaifah. Tempat miqat. Orang Madinah nak pergi haji atau umrah, dia mesti berniat di Zulhulaifah. Zulhulaifah tu ialah Bir Ali. Okey. Kini tu nya terkenal dengan Bir Ali. Telaga Ali. Bir ya, telaga. Dulu namanya Zulhulaifah. Namanya dulu. Jadi dia semua pergi ke Zulhulaifah ya tadi. Di situ Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakr. Masya Allah. Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar.
Lalu beliau menghantar utusan menemui Rasulullah SAW, bertanya, apa yang perlu aku lakukan? Jawab kat beranak. Umais tu tadi. Beranak, anaknya nama Muhammad. Jawab baginda, mandilah, sumbatlah, dan ikatlah dengan kain, dan berihramlah. Untuk Umais tadi. Pertama kata Nabi, mandilah. Bawa kat beranak. Mandilah. Kemudian sumbat. Sumbat artinya tempat keluar darah ya. Kita kena itu, minta maaf lah saya sebut, makai tuala wanita lah. Zaman dia kan si ada. Sumbatlah, kata Nabi. Masya Allah. Dan ikatlah dengan kain dan berihramlah. Okay. Berihramlah. Kalau darah nifas saya siap dia keluar. Okay. Kalau nya keluar pun mungkin banyak atau sikitnya berbeza-beza. Lalu Rasulullah sembahyang di masjid dan kemudian menunggang Al-Qaswa. Ada unta Nabi nama Qaswa. Nabi naik unta. Dulu ni ada kereta, ni ada bas, ni ada train, semua saya ada. Adapun unta. Unta Nabi namanya Al-Qaswa. Dah sikut ke nama An-Naqah. Dah dua ikut unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi berhijrah ke Madinah hanya pakai naqah. Atuknya pergi haji nya pakai Al-Qaswa. Apabila sampai di Al-Baida antara Mekah Madinah dengan Mekah, saya melihat sejauh mata memandang di hadapan saya terdapat penunggang unta dan pejalan kaki. Mas saya ada yang jalan kaki. Daripada Madinah ke Mekah, ada naik unta, ada naik keldai dan sebagainya. Itu pun ada yang jalan kaki. Dari Bosnia hanya jalan kaki. Masya Allah. Sampai di Madinah disambut oleh Amir Madinah. Dan diberi hadiah. Dia berjalan berapa hari, berbulan bawa sampai ke Madinah. Di sebelah kanan baginda pun begitu. Begitulah di sebelah kirinya. Penuhlah orang, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada berjalan kaki, ada naik unta. Dan begitu juga di belakangnya kami. Berapa masa saya? Mesti silap saya 90,000. Bersama Rasulullah SAW. Berada di tengah-tengah kami dan Al-Quran diturunkan kepada baginda. Mas saya. Dialah yang mengetahui takwilnya apa yang baginda lakukan. Kami juga melakukannya. Jadi nak apa dilakukan Nabi? Jangan ikut melakukan juga. Mas saya Al-Quran turun. Ayat Al-Quran turun. Baginda mengangkatkan suaranya sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayat talbiyah. Okay. Orang pergi umrah atau pergi haji, lepas pakai kain ihram, kita disuruh bertalbiyah. Talbiyah itu artinya labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ya Allah, aku datang kepadamu. Artinya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. 2 kali ulang. Dan tiada sekutu bagimu dan aku datang kepadamu. Sesungguhnya puji-pujian, kenikmatan dan kekuasaan milikmu sahaja. Tiada sekutu bagimu. Wah, cantik makna. Kita ngaku kita datang ke tanah suci
untuk melakukan haji atau umrah. Aku datang kepadamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kini itu esok insya-Allah setidaknya akan berangkat nak. Jemaah Haji Malaysia katanya esok berangkat untuk wukuf lusaknya hari Selasa. Okay. Hari Selasa wukuf lah Saudi. Hari Rabu raya. Kita raya hari apa? Yamis. Macam ni kita nak puasa Arafah. Nak ikut sini. Ayo. Hari Arafah lusak. Mun Saudi nak. Saudi tempat ngejaji. Pak kita hari Arafah. Hari deknya raya kita hari Arafah. Okay. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Maka orang ramai bertalbiyah dengan talbiyah ini. Dan Rasulullah SAW tidak melarang tindakan mereka. Rami-rami suara. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Terus sampai habis. Sebelum diubah. Cemialah talbiyah Nabi. Jangan pandai-pandai nak ubahnya lah. Okay. Ikut. Nabi mengajar mereka bertalbiyah. Jabir berkata, kami tidak berniat kecuali haji. Dan kimat kami tidak tahu umrah pada masa saya. Kali pertama adanya mula haji. Masih si tahu apa-apa. Ngikut aja. Sehinggalah kami sampai ke Baitullah bersama baginda. Baginda mencium rukun Hajar al-Aswad. Nabi cium Hajar al-Aswad. Batu hitam. Berlari anak 3 kali. Masa tawaf. Berlari anak. Tawaf kan 7 keliling. 3 kelilingnya berikut secara perlahan-lahan. Berlari anak. Bahasanya, bahasa Malaysia lah. 3 kali dan berjalan kaki 4 kali. Pusingan tawaf. Kemudian baginda pergi ke makam Ibrahim dan membaca وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Habis tawaf, kita berundur belakang. Kita agak makam Ibrahim, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Nama makam tu bukan kubur, makam tu ialah tapak kaki baginda Ibrahim alaihissalam semasanya membina Kaabah bersama anaknya Ismail alaihimussalatu wassalam. Maka berundur di belakang, kebetulan ada ayat Quran turun pada masa saya nyuruh sembahyang di makam Ibrahim. Yaitu firman Allah dalam surah Baqarah, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Dan jadikanlah makam Nabi Ibrahim itu tempat sembahyang. Bukan kubur makam. Makam tu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim waktu membina Kaabah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian baginda bersembahyang dengan menjadikan makam di antaranya dan Baitullah. Makam berada di tengah-tengah. Baginda membaca dalam 2 rakaat tersebut Qul huwallahu ahad lepas Fatihah. Surah Al-Ikhlas dan lepas Fatihah rakaat kedua yang baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu contoh. Kita memula haji atau umrah, habis kita tawaf, kita pergi ke makam Ibrahim, kita berdiri antara makam dengan Kaabah, kita baca, kita sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian digandingkan dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah. Kemudian digandingkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu contoh yang Nabi contohkan. Okey. Kalau kita nak mula haji kita afdal, ikutlah contoh baginda Nabi. Karenanya Rasul dan Nabinya lebih tahu nak perlu nak isi.
Kemudian Rasulullah lah habis sembahyang terus pergi mencium Hajarul Aswad. Sembahyang dulu di belakang makam Ibrahim ya. Baru pergi cium Hajarul Aswad. Kita tu kadang-kadang bekat habis tawaf dun cium. Nak. Berebut ya. Bertulak-tulak dan sebagainya. Allah. Yang sebaiknya ikut cara Nabi tadi. Habis tawaf terus berundur ke belakang. Ngagak makam Ibrahim. Berdiri celah ya antara makam dengan Kaabah. Maka salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat. Baru lagi ngagak Hajarul Aswad untuk dicium. Itu pun kalau kita dapat. Ini tu susah. Orang kena apa. Tak. Orang dapat cium memang beruntung lah zaman tu. Okay. Muju ada polis ya. Mesti ada polis. Polis dibauknya. Pap, bau. Mana nak degil-degil. Tapi si cium pun hal. Bukan wajib cium aja suatnya. Okay. Mau ada peluang, cium. Mudah kita sampai luka, binasa, gebah, guguk. Bagus si bon cium. Okay. Bagus si bon cium. Baik. Kemudian keluar ke pintu menuju ke Safa. Dulunya ada pintu antara Kaabah dengan Safa. Kini tu saya ada pintunya dah selari sama. Kita berjalan ajak pergi ke Bukit Safa. Apabila hampir ke Safa, baginda membaca, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kita nangga di tempat Safa ya, atasnya. Kita tahu. Ada tulis bulat, radum. Kita dongak dia. Kita sih ingat tu lah. Kita baca tu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Gani aja pun boleh. Sebenarnya ayat tak panjang lagi. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bawa kita jalan. Okey, baru kita ngadap Kaabah, lambi. Kak baca ayat. Lambi bismillah, Allahu akbar, baru kita berjalan. Daripada Safa ya tadi. Sesungguhnya As-Safa dan Marwah itu adalah sebahagian dari syiar agama Allah. Surah Al-Baqarah. Baginda berkata, aku memulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Lalu memulakannya dengan Safa dan memanjatnya sehingga nampak Baitullah, lalu menghadap kiblat dan mentauhidkan Allah dan bertakbir. La ilaha illallah, Allahu akbar. Macam ni baca Nabi. Ngadap kiblat, naik sikit ke Bukit Safa ya. Bukit naik sikit, ada batu ya, naik sikit. Ngadap kiblat. La ilaha illallah, Allahu akbar. Cium tangan, jalan. Bekak kita baca, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat kita baca. Wah. Kita ngaji ada baca ya kah? Inna Safa. Atau contoh nak dipolah Nabi. Contoh nak dipolah Rasulullah. Nabi adalah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dalam Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah ikutan dan contoh yang terbaik bagi kamu. Allah. Baginda berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Baca panjang lagi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayat dibaca Nabi. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan pujian. Dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang telah membenarkan janjinya, membantu hambanya, mengalahkan tentera Ahzab dengan seorang diri. Ya, dibaca. Ketika lepas kita, sambil kita berjalan, kita baca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sambil berjalan menuju ke Marwah. Mula tadi baca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya baca. Mungkin ya pun boleh juga. Munisi kita baca panjang pun boleh. Kayak kita baca mentauhidkan Allah. Kita ngadap kiblat. La ilaha illallah Allahu akbar. Kucup tangan, jalan. Sambil berjalan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baca sambil jalan. Baca ulang baca. Kalau kita nak berdoa, berdoa. Berhenti baca tu berdoa. Kemudian baginda berdoa. Okey. Habis baca ayat tadi, berdoa. Di antara Safa dan Marwah, baginda mengucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali tadi. Kemudian baginda turun menuju ke Marwah. Baru dia berjalan pergi ke Marwah. Di Marwah baginda melakukan apa yang telah dilakukan di Safa. Sampai di Marwah, baca lagi. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ngadap kiblat. La ilaha illallah wallahu akbar. Jalan. Baca tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jalan terus. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalan terus sambil berdoa. Sampai di Marwah teh. Kemudian sampai lagi ke Safa. Naik ke sikit bukit Safa ya. Ngadap ke kiblat, baca lagi. Apa baca teh? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Kayak bawa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jalan terus, kayak berdoa. Sambil berjalan, Wah, kalau kita ikut tu, insya-Allah garanti mabrur haji kita. Insya-Allah, okay? Mabrur. Karena tu haji yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berdoa di antara Safa dan Marwah tadi. Baginda berjalan sehingga sampai di Marwah, baginda melakukan di Marwah yang dilakukan di Safa sama. Sehingga pada akhir tawafnya di atas Marwah, baginda bersabda, apabila habis kita sa'i sampai ke habisnya kan habis di Marwah. 7 kali kan jalan. Habisnya di Marwah. Terus baca doa tu. Jika aku tahu sejak mula lagi, nescaya aku tidak akan membawa al-hadi binatang yang sembelih oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Dan aku akan menukarkan hajiku ini kepada umrah.
siapa di kalangan kamu yang tidak mempunyai binatang sembelihan, maka dia hendaklah bertahallul dan menjadikannya umrah. Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'shum bangun dan berkata, wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini sahaja ataupun untuk selama-lamanya? Lalu Nabi memasukkan jarinya ke dalam jarinya yang lain. Sabdanya, umrah masuk ke dalam haji, umrah masuk ke dalam haji, bahkan ia adalah untuk selama-lamanya. Jadi itu bukti bahawa ada cara mula haji, ada 3 cara. Dah. Ada umrah masuk dalam haji, haji apa? Haji Qiran. Nabi pernah melakukan haji Qiran, haji Ifrat. Biasa kita orang Malaysia haji Tamattu' lah nak. Haji Tamattu' lebih mudah. Tapi kena bayar kambing dek. Bayar nyembelih seekor kambing. Ali datang dari Yaman dengan membawa unta Rasulullah SAW. Beliau mendapati Fatimah di kalangan mereka yang bertahallul. Tahallul tu gunting rambut lah. Atau cukur rambut. Setelah selesai sa'i, kita hendaklah bertahallul. Gunting rambut, 3 helai ataupun cukur terus bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, gunting sahaja. Si boleh bercukur perempuan. Haram perempuan bercukur. Si boleh. Orang lelaki aja boleh gunting aja, boleh bercukur. Perempuan bergunting aja, si boleh bercukur. Ya tahallul. Tahallul artinya kita menghalalkan diri kita, lepaskan diri kita daripada ihram. Jadi kita boleh pakai pakaian biasa. Seperti biasa. Pakai baju jubah biasa. Tak kan pakai kain ihram. Musik tahallul, kita sebelum buka ihram. Sebelum buka ihram kita. Bertahallul dulu, baru boleh buka ihram. Mari kita madah nak. Denda-denda orang bertahallul, orang si bertahallul, lalu terus buka pakaian. Makanya perlu membayar dam. Baik. Memakai pakaian bercelup berwarna dan memakai celak. Maka beliau menegur perbuatannya itu. Fatimah menjawab, sungguhnya bapakku memerintahkanku melakukan ini. Dia Jabir berkata, Ali pernah bercerita, di Iraq aku pergi menemui Rasulullah SAW untuk menceritakan teguranku terhadap Fatimah disebabkan apa yang dia telah lakukan. Yakni bertahallul di samping untuk meminta fatwa terhadap apa yang berlaku. Aku memberitahu baginda bahawa aku tidak bersetuju dengan tindakannya itu. Baginda bersabda, dia benar, dia benar. Apakah yang kamu katakan sewaktu mula mengerjakan haji? Katanya, saya berkata, ya Allah, sungguhnya aku berniat haji dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah. Sabda baginda, sungguhnya bersamaku atas binatang sembelihan, maka janganlah kamu bertahallul. Jadi, masa saya Nabi pergi haji bukannya seorang lah. Ada anaknya Fatimah, ada Ali menantunya, Zainab anak Nabi juga, dengan lakinya Abul As, Kak Ruqayyah dengan lakinya Uthman. Dia pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kali pertama dia pergi haji, masih macam si tahu hukum. First time pergi, cuba tak gambarkan. Macam kita juga lah kali pertama pergi macam ni. Walaupun kita dah kursus datang sini, ada confuse juga sikit-sikit nak. Dah confuse rasa macam ni tu. Macam ni tu. Macam ni lah kedudukan si ada Fatimah, ada Ali tadi sampai berbantah. Macam ni cara bertahlul dan sebagainya. Maka Rasulullah dah ngajar macam ni cara bertahlul. Okay. Fatimah kan puan, tentulah caranya berbeza dengan cara orang lelaki. Istilahnya sama. Jabir menceritakan lagi jumlah orang yang mempunyai binatang sembelihan yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan juga binatang sembelihan yang dibawa untuk Rasulullah ialah 100 ekor binatang. Kata Jabir, orang ramai semuanya bertahallul dan bercukur kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang memiliki binatang sembelihan pada hari Tarwiyah, mereka menuju ke Mina dan bertalbiyah dengan talbiyah haji. Rasulullah SAW menunggang tunggangannya. Di sana mereka bersembahyang, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh.
Kemudian mereka tunggu seketika sehingga terbit matahari. Baginda mengarahkan supaya dibina khemah berbentuk kubah untuknya di Namirah. Namirah tahu apa? Siapa tahu? Namirah itu nama masjid di Arafah. Masjid yang besar. Kena itu besar lah. Namanya Namirah. Masjid Namirah. Tempat sidak kami berkumpul dalamnya. Dalamnya ada ikon. Okay. Melambat sih sempat. Masuk sembahyang dalam ya. Kita sih sempat. Terlalu ramai orang. Jadi Nabi nyuruh mula kemahnya tadi dekat dengan Namirah, nama tempat. Tempat mula masjid. Kena itu namanya Namirah. Baik, baginda mengarahkan supaya dibina khemah berbentuk kubah untuknya di Namirah. Lalu Rasulullah berjalan dan orang-orang Quraisy percaya bahawa baginda hanya akan wukuf di Al-Masyairil Haram. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Tetapi Rasulullah terus bergerak sehingga sampai di Arafah. Baru Nabi wukuf di Sia, iaitu di Arafah. Di sana baginda mendapati kubah telah dibuat untuknya di Namirah. Baginda berada di situ sehingga tergelincir matahari lepas zuhur lah. Ini betul lah. Baginda meminta supaya Al-Qaswa, untanya tadi, unta Nabi nama Al-Qaswa, dibawa dan dipersiapkan untuk ditunggang. Baginda pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhutbah kepada orang ramai. Nabi khutbah saya. Khutbah Arafah. Okay. Mungkin itu kita nangga Imam Mufti Mekah biasanya lah. Mufti Saudi. Dia berkhutbah di dalam Masjid Namirah. Siaran langsung. Mungkin itu dapat tangga melalui TV dan sebagainya. Jadi Rasulullah saya pun berkhutbah juga. Itu isi khutbah Nabi. Sesungguhnya darah-darah dan harta kamu haram ke atas kamu. Sebagaimana haramnya hari ini pada bulan ini di negeri ini. Ingatlah semua perkara jahiliah sekarang berada di bawah kedua-dua tapak kakiku. Yakni ditinggalkan dan batil. Semua perangai jahiliah tinggalkan. Kita tu dah berada tempat haji. Ingatlah semua perkara jahiliah sekarang berada di bawah kedua-dua telapak kakiku. Memberi makna tinggalkan. Pertumpahan darah secara jahiliah juga adalah batil. Sesungguhnya darah pertama di kalangan kita yang ditumpahkan secara batil ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris yang telah menyusu di Bani Sa'ad dan dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliah juga adalah batil. Riba, makan riba lah. Pertama yang aku batilkan ialah riba bapa saudaraku Al-Abbas bin Al-Muttalib. Semasa belum Islam lah. Abbas bapa menakan Nabi, dia adik dengan Abdullah. Sesungguhnya semua itu adalah batil dan tidak boleh diterima. Bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan wanita, kata Nabi. Mesan untuk supaya kita berbaik dengan perempuan. Sungguhnya kamu telah mengambil mereka berdasarkan amanah Allah. Tangga Rasulullah. Saya lupa dengan perempuan. Yang orang lelaki supaya bertakwa kepada Allah dan mengendalikan urusan wanita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka berdasarkan amanah Allah. Kita menjadikannya isteri kita atas perintah Allah. Jika kita nak menzaliminya, maka layanlahnya dengan yang sebaiknya, kata Rasulullah. Kamu menghalalkan kemaluan mereka menggunakan kalimah Allah. Dengan kalimah Allah, kita akad nikah, maka jadi halal lah antara kita dengan isteri kita dengan suami. Hak kamu yang mesti mereka tunaikan ialah tidak membenarkan tempat tidur kamu dipijak oleh orang yang kamu tidak sukai. Jangan ngembak orang nak dia kenal laki datang ke rumah. Dilarang. Okay? Apalagi dia punya laki. Sekiranya mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan.
Pukul sayang lah. Hak mereka yang mesti kamu tunaikan ialah memberi rezeki dan pakaian dengan baik. Beli baju hanya beri duit, kena beli baju, kena beli makanan dan sebagainya. Artinya beri duit lah Nabi ni, yang asyik beri. Okay. Nabi nyuruh. Hak mereka yang mesti kamu tunaikan ialah memberi rezeki dan pakaian dengan baik. Sungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu sesuatu yang kamu tidak akan sesat selepasku jika berpegang dengannya. Apa? Yaitu kitab Allah. Pegang Al-Quran ni. Ikut isi kandungannya. Nescaya kamu tidak sesat, kata Nabi. Okay. Mengikut nak lain daripada Al-Quran, kemungkinan kita akan terpesong dan sesat. Sebab Nabi madah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu sesuatu yang kamu tidak akan sesat selepasku jika berpegang dengannya, yaitu kitab Allah. Kamu semua akan ditanya tentangku. Allah akan nanya tentang Nabi di akhirat dengan kita. Orang yang pernah hidup sama Nabi dulu. Apakah jawapan kamu semua? Mereka menjawab, kami menyaksikan bahawa sesungguhnya kamu telah menyampaikan, melaksanakan dan menasihatkan kami, ya Rasulullah. Sabda baginda sambil mengangkat jari telunjuknya kepada manusia dan menggerak-gerakkannya. Ya Allah. Nabi berong asik macam tu. Masa di Arafah. Macam tu. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah. Saksikanlah. Ya Allah. Saksikanlah. Ya Allah. Apa jawapan dak sahabat Aku dah nyampe si ajaran aku dengan kita orang. Udah, kata dak para sahabat. Kau dah nyampe. Maka Nabi madah. Saksikanlah ya Allah. Tanggallah ya Allah. Bahawa si Datuk dah ngaku bahawa aku telah menyampai. Kelak jangan di akhirat. Nabi takut. Kena. Kau dah nyampe dengan umat kau. Nak disuruh aku. Allah akan nanya Nabi. Tentulah Nabi dah nyampe. Alhamdulillah. Kita tu pun dah sampai juga. Walaupun kita si hidup zamannya. Tapi nak ditinggalnya banyak. Okay? Salah satunya dibaca kita tu dah hadis, dah apa semua. Nak ditinggalnya banyak. Janganlah kita maulah selain daripada nak ditinggalnya. Kita maulah nak lain dalam agama, kelaknya nanya. Kenapa kau maulah lain? Tinggal aku lain, maulah kau lain. Salah siapa? Salah kita. Okay. Maka agama tu perlu waspada. Nak melakukan suatu ibadat, perlu tahu. Benda tu diperintahkan isi. Benda tu ada dalil kan isi. Mesti ada, stop dulu. Cari dulu. Takut kelak di akhirat kita ditanya. Ditanya apa jawab kita kelak? Kau pandai-pandai ya Allah. Siapa jawab kau Allah? Aku nanggau orang Allah. Aku Allah juga. Macam ya. Biasakah kedaya kita? Nanggau orang Allah juga. Bisa tahukah benda ya dari ini asal usul? Baik, sabda baginda sambil mengangkat jari telunjuk kepada manusia dan menggerak-gerakkannya. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah, kata Nabi. Kemudian diazankan, diiqamah dan ditunaikan sembahyang zuhur. Habis Nabi berkhutbah tadi, terus sidaknya azan, terus iqamah untuk sembahyang zuhur di sini. Di Arafah. Selepas itu diiqamah dan ditunaikan sembahyang asar. Jadi Nabi jamak. Dan tidak dilakukan sembahyang pun di antara keduanya. Lepas sembahyang zuhur, jamak. Kemudian suruh qamat lagi sembahyang asar. Jadi di Arafah Nabi menjamakkan sembahyangnya. Menjamakkan sembahyang. Kemudian Rasulullah menunggang sehingga sampai ke tempat wukuf dan meletakkan perut untanya Al-Qaswa, mendudukkannya di batu-batu kecil dan meletakkan simpulan tali di hadapannya. Baginda menghadap kiblat, baginda terus wukuf sehingga matahari tenggelam
dan bulatan warna kekuningan di ufuk menghilangkan diri. Sampai waktu lepas asar, dekat-dekat maghrib, baru Nabi berangkat daripada Arafah menuju sini. Menuju Mina. Menuju Muzdalifah. Untuk ambil batu nak. Muzdalifah. Jadi Nabi dari gelincir matahari tadi, yang berada di Arafah, sampai tenggelam matahari. Hampir maghrib dah. Baru Nabi berangkat untuk meneruskan perjalanan hajinya, iaitu ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, melontar. Baginda mula bergerak sehingga sampai di Muzdalifah. Di sana baginda sembahyang maghrib dan isyak dengan satu azan, dua iqamat. Dijamak juga. Jamak takhir. Maghrib dengan isyak. Tiada tasbih di antara keduanya. Tiada wirid antara keduanya. Lu terus saja. Qamat, sembahyang yang isyak. Baginda sembahyang subuh apabila masuk waktu subuh dengan satu azan dan iqamah. Kemudian baginda menunggang Al-Qaswa hingga sampai di Masyairil Haram. Apa Masyairil Haram? Masyairil Haram tu ialah masjid yang ada di Muzdalifah. Kecil ya masjid ya. Mungkin kita ngutip batu ya, nampak bah masjid ya. Masjid di Muzdalifah. Patut kita pergi siap berdoa dan salat. Tapi pengalaman saya kebanyakan jemaah haji, saya dah pergi siap. Yang mutip batu duduk lembas saja. Kak mutip batu masuk lembas tu duduk siap. Si dia agaknya Masyairil Haram. Okey. Masjid yang ada di Muzdalifah. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menghadap kiblat sambil berdoa di Masyairil Haram. Bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Apa dibaca Nabi? Berdoa, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baginda terus berada di situ sehingga hari betul-betul terang. Tetapi sebelum matahari terbit, kemudian baginda bertolak sebelum matahari terbit. Al-Fadl bin Abbas menunggang, membonceng bersama baginda, tunggalnya. Tunggalnya membonceng sama Nabi di untanya Al-Qaswa. Beliau adalah lelaki yang cantik rambutnya, berkulit putih dan segak. Ketika baginda bertolak, lalu dihadapkannya unta yang ditunggang oleh wanita Zu'ainah. Lalu Al-Fadlu melihat kepada mereka, lantas Rasulullah meletakkan tangannya pada muka Al-Fadl. Beliau mengalihkan mukanya ke bahagian lain untuk melihat wanita tersebut. Pama juga ya Fadl tu. Tuan pergi haji, nangga ada perempuan kacak, makai unta. Okey, yang pun nangga macam ni. Fadl tu handsome, tunggal Nabi. Nabi pun angkat tangan depannya. Si pun nangga. Kau lah haji tu satu. Ya apabila dia tu. Boleh nangga lagi. Okey. Masya Allah. Melihat aja. Bukan melakukan apa-apa. Melihat wanita tersebut, lantas Rasulullah mengalihkan tangannya di wajah Al-Fadl untuk menutup pandangannya daripada melihat wanita tersebut. Mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Lembah Muhassir. Lembah Muhassir itu tempat matinya gajah masa nyerang Kaabah dulu. Sialah di Lembah Muhassir. Kadang-kadang orang tahu ya Lembah Muhassir, nya wukuf siasat sah. Kenanya dekat tu Arafah tu Lembah Muhassir, kat tu Muzdalifah. Ada orang, setengah orang lah yang mula kemah di Lembah Muhassir. Wukuf siasat sah. Wukuf mesti di Arafah. Tak boleh di Lembah Muhassir. Tapi kini tu dah dingkahnya nama saya. Okay. Ada sekatan tulisnya Wadi Muhassir. Wadi tu lembah lah. Wadi Muhassir. Tak boleh wukuf di sini. Dia tempat matinya kuda gajah yang tak menyerang Mekah dulu. Dialah tempatnya. Wadi Muhassir.
Kemudian baginda bergerak sedikit lalu melalui jalan tengah dan keluar ke Jamrah Al-Kubra, yang melontar di Jamrah pertama. Sehingga apabila sampai di Jamrah yang terletak berdekatan dengan pokok, baginda melontar 7 biji batu. Baginda bertakbir setiap kali lontaran dilakukan. Allahu Akbar, lontar. Allahu Akbar, lontar. Allahu Akbar, lontar. 7 kali. Baginda menyerahkan kepada tadi, kemudian baginda pergi ke tempat sembelihan dan menyembelih sendiri 63 ekor sembelihan kambing. 63 ekor. Allahu Akbar. Kemudian baginda menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih bakinya. Kan tadi 100 timbak. Nabi nyembelih sempat 63 ekor. Baki Ali nyembelih. Bakinya ada berkongsi dengannya dalam sembelihan itu. Kemudian baginda mengambil beberapa ketul daging daripada setiap unta itu lalu dimasak. Baginda memakan dagingnya dan menghirup kuahnya. Kemudian baginda melakukan tawaf ifadah di Baitullah dan sembahyang zuhur di Makkah. Jadi pada sunat kita makan daging sembelihan tadi, okay? Sempurna korbannya, okay? Sunat kita pun makan juga, bukan ke sedekah dengan orang semua. Sedekah yang bagi 3 sedekah orang fakir miskin, bagi dengan orang kawan-kawan kita. Ketiga untuk kita pun makan, okay? Si pun makan isi takut darah tinggi. Minum supnya aja. Macam Nabi tadi, nyirup sup. Nyirup sup. Baginda menemui Bani Abdul Muttalib yang sedang memberikan minuman air zam-zam kepada orang ramai. Dan berkata, cedoklah, timbalah wahai Bani Abdul Muttalib. Kalaulah bukan disebabkan bimbang kamu dikalahkan oleh ramai manusia, nescaya aku akan mencedokkan sendiri. Lalu mereka mencedoknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda meminumnya air zam-zam. Lepas habis tawaf teh. Tawaf apa teh? Tawaf haji. Dipanggil tawaf ifadah. Nabi tawaf, kemudian Nabi minum air zam-zam. Saya air zam-zam. Saya dingkah, belum dingkah lambalangnya. Okay, saya masih di Dimbak leh tek Bani Abdul Muttalib, anak cucu Bani Muttalib, keluarga Nabi pun lah. Mbak untuk siapa-siapa yang mau minum. Di Mekah mungkin itu ada juga ngembak cemia. Nak, mbak cemia. Masih kah? Buka situ. Kita mau ambil itu tu bang. Minum. Sejuk air. Sejuk. Tapi kebanyakan kita ngambil ke diri lah. Di tepi Kaabah banyak tempat untuk minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, kita baca lah. Baca doanya. Habislah kita tadi tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk seterusnya menziarahi masjid dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan dan dalil-dalil sunat menziarahi masjid Rasulullah ialah sabda baginda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Itu dalilnya. Nabi nyuruh kita melawat masjidnya. Bukan melawat kubur, melawat masjid. Kebetulan kubur dia siap. Tidak boleh memperbanyakkan perjalanan yang susah kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku tu artinya masjid Nabi lah. Masjidku ini dan Masjid Al-Aqsa. Okey, 3 masjid ya. Kita disuruh buat perjalanan khusus untuk ngagak 3 masjid ya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Syukurlah kita dah pernah pergi, alhamdulillah. 3 masjid ya. Mengenai dalil sunat dan diberikan ganjaran yang besar kerana menziarahi kubur baginda SAW pula ialah ijma' semua para sahabat
dan tabi'in selepas mereka. Ia juga sabit melalui galakkan menziarahi kubur secara umum dalam sabda baginda, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Melawat kubur sunat. Kubur Nabi kah? Kubur keluarga kita kah? Kita pergi melawat kubur, hukumnya sunat, dapat pahala. Apa buktinya? Nabi bersabda, aku telah melarang kamu menziarahi kubur dulu. Maka sekarang ziarahlah ia. Dulu memang Nabi pernah melarang kita melawat kubur. Tapi sebelumnya meninggal, dia membuka supaya ziarahlah kubur. Okey, ziarahlah kubur. Juga sabit melalui tindakan baginda menziarahi perkuburan Al-Baqi'. Nabi pernah menziarah kubur Baqi' dekat dengan Masjid Nabawi. Mungkin setakat diajak dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wang dah ada bunyi bedok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.